Oke bestie, hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini panas, nak tembak isteri, tertembak pengawal pribadi. Oke bestie, viral terkini. Kalau korang nak tahu, nak update korang jugalah. Seorang lelaki yang merupakan pengawal pribadi cedera parah selepas terkena satu das tembakan ketika berada di balai ketibaan lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA 1. Cerita dia macam gini guys, difahamkan kejadian itu berlaku sekitar jam 1.30 pagi pada 14 April 2024. Dalam kejadian tersebut, suspek melepaskan 2 das tembakan dan salah satunya terkena seorang lelaki tempatan, yaitu pengawal pribadi itulah. Melalui satu perkongsian, Farah Chi at KLIA Kuala Lumpur International Airport katanya kecemasan ada individu telah melepaskan tembakan kepada pengawal pribadi saya di KLIA 1. Laporan polis telah dibuat, kenyataan rasmi akan dibuat. Menurut Ketua Polis Selangor dalam satu laporan media berkata guys, siasatan awal mendapati suspek sebenarnya mahu melepaskan tembakan kepada isterinya yang sedang menunggu ketibaan jemaah umrah di situ, tetapi terkena pengawal pribadi. Sejurus daripada itu guys, suspek kemudian melarikan diri dan pihak polis kini sedang giat memburu suspek untuk siasatan lanjut. Laporan penuh menyusul. Oke bestie, sebelum itu jom kita ulas sedikit dan tengok bagaimana Ketua Polis Selangor dalam satu laporan media. Yang kita dapat di pukul hampir 1.20 pagi tadi berlaku satu kejadian tembak di KLIA, pintu masuk ketibaan ni tadi. Apa yang kita dapat pasti ianya dilakukan oleh satu suspek Melayu yang pada mulanya telah melempar satu mercun dan telah mencederakan 2 orang awam sebelum beliau bertindak nekat menghampiri mangsa, iaitu isteri beliau sendiri yang telah mempunyai perkhidmatan ataupun mengambil perkhidmatan dua orang pengawal pribadi dan telah melepaskan tembakan jarak dekat. Dan satu das tersasar, satu das mengenai pengawal pribadi itu. Dan mangsa ataupun target sebenar dalam insiden ini terselamat. Setelah melepaskan 2 das tembakan tersebut, beliau telah melarikan diri ke Aras 2 Blok C, di mana beliau datang dan meletakkan kereta beliau di situ. Ya, so daripada pengamatan ataupun siasatan awal, sememangnya jelas kita dapat kenal pasti suspek dan mempunyai senjata. Buat masa ini kita telah melancarkan operasi mengesan beliau. Semua OCCI di kontijen-kontijen terdekat dan juga bersempadan dengan negara jiran telah pun kita gerakkan. Dan saya buat masa ini motif yang kita dapat establish, kenal pasti lebih kepada perihal pribadi antara suspek dengan mangsa. Buat masa ni, that is the motive that we establish. Okay, setelah kita dapat tahan ataupun tangkap suspek, mungkin kita dapat establish other motive other than that. So at the moment, that is the motive. Yeah. So saya amat menyarankan suspek supaya dapat memberi kerjasama dengan menyerah diri secara aman kepada mana-mana balai polis. Yalah, apa yang telah berlaku pagi tadi telah berlaku. Whatever happens next will not correct the first incident. Alright. So dalam konteks ini, pihak polis mengenal pasti suspek sebagai bersenjata dan juga berbahaya. Justru itu orang awam dinasihatkan sekiranya melihat suspek ini dapat berkongsi maklumat, namun jangan bertindak sendiri. Ya. Saya sekali lagi menyarankan suspek yang mana kita kenal pasti, yang mana detailnya akan diberikan oleh OCCI sebentar nanti, supaya datang ke balai, mana-mana balai, serah diri secara aman supaya perkara ini dapat kita selesaikan secara aman dan tidak memudaratkan mana-mana pihak lain. It is very very important. Ya. So itu saja buat masa ini. Kejadian ini mengambil orang panggil perhatian daripada pihak Bukit Aman kerana dia berlaku di tempat penting, ya, di tempat pintu masuk negara. So it shouldn't be, ya. So any question? Kes ni macam mana? So far mangsa ni background dia macam mana? Orang VIP nama? Tidak, dia suami kepada mangsa. Kedua-duanya mempunyai satu syarikat pelancongan. Travel agency pelancongan. Dan saya difahamkan isteri beliau hadir di airport untuk menerima
jemaah haji, jemaah umrah yang baru pulang pagi tadi. So that is the background of those mangsa dengan suspek lah, pertalian dia. Datuk Seri, did she have the bodyguards because she feared something like Okay. that would happen? Mangsa telah membuat 2 laporan sebelum ni, 506 iaitu ugutan jenayah, dan yang terbaru 506 itu dibuat pada bulan Disember tahun lepas. Dan hasil daripada laporan tersebut, suspek telah pun ditangkap oleh pihak polis. Dan kami telah menghantar kertas siasatan, namun ada beberapa arahan lain yang kita perlu laksanakan, dan saya rasa mengambil daripada insiden yang terakhir itulah isteri mengambil keputusan untuk mengajikan pengawal peribadi dia. Ya. So suspek mempunyai 2506, satu dilaporkan pada tahun 2016, satu dilaporkan pada tahun 2023. Suspek juga mempunyai satu lagi kes 380-170 iaitu mencuri dan menyamar sebagai seorang pejabat awam. Ya. So suspek mempunyai rekod jenayah lah. Ya. Tembakan jarak dekat ni berapa meter lebih kurang? It's just like 3 to 4 meters. What is the condition of the bodyguard right now who was shot? Dia masih lagi dalam keadaan kritikal sebab dia mengenai bahagian perut, dan saya dimaklumkan beliau di induced coma if I'm not mistaken, so that once keadaan ataupun beliau kembali stabil, pembedahan selanjutnya akan dijalankan ke atas beliau. Ya. Dia pukul hampir 1.20